Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak terangkan tentang topik perundangan. Kita akan go through peranan badan perundangan secara amnya, mengetahui struktur dan institusi badan perundangan di Malaysia, menghuraikan proses penggubalan undang-undang dan membincangkan kepentingan badan undang-undang. Saya tak nak pelajar saya semua hafal saja ya prosedur-prosedurnya tetapi tidak faham kenapa badan perundangan ini penting, apakah kepentingan check and balance ataupun semak dan imbang, apakah peranan rakyat dalam proses penggubalan undang-undang dan sebagainya. So, secara amnya, kalau kita rujuk kepada perkara 44 dalam Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk membuat undang-undang persekutuan terletak pada tangan Parlimen. Okey, kita pun tahu komponen Parlimen ada 3 ya, nanti saya akan terangkan. Dan secara am, Parlimen boleh membuat ataupun menggubal undang-undang yang baru, meminda ataupun memansuhkan undang-undang yang telah sedia ada. Parlimen juga boleh mengenakan cukai-cukai dan memansuhkan cukai yang sedia ada dan juga membentangkan bajet dan meluluskan belanjawan negara pada setiap tahun. Parlimen pertama bukan parlimen yang sedia ada pada hari ini, tapi sebelum itu parlimen pertama adalah di Dewan Tunku Abdul Rahman di Jalan Ampang. Kompleks parlimen yang kita ada sekarang sebenarnya telah disiapkan pada tahun 1963. Komponen parlimen ada 3 ya. So kita kena tahu komponen yang paling bawah sekali adalah Dewan Rakyat. Dan atas Dewan Rakyat adalah Dewan Negara ataupun juga dikenali sebagai Senat. Dan atas Senat adalah Yang di-Pertuan Agong. So, ini adalah 3 komponen yang membentuk perundangan di bahagian persekutuan. Untuk membuat satu undang-undang dan menjadi undang-undang yang sah, satu rang undang-undang itu perlu melalui 3 komponen ini. Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua untuk badan perundangan dan tugas baginda adalah untuk memperkenankan rang undang-undang. Yang di-Pertuan Agong boleh memberhentikan dan membubarkan persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan oleh perlembagaan untuk menetapkan persidangan parlimen dalam tempoh 6 bulan di antara persidangan yang lepas, dalam penggal yang terakhir dan tarikh mesyuarat pertama dalam persidangan penggal yang akan datang. Okay? Dan juga baginda akan merasmikan persidangan di parlimen. Dewan Negara dikatakan sebagai dewan yang tertinggi dan peranannya adalah untuk membahas rang undang-undang dengan lebih teliti, memastikan kepentingan kerajaan tempatan, kerajaan negeri, khususnya negeri-negeri yang kecil didengar di bahagian persekutuan. Forum yang membolehkan ahli politik ataupun orang awam dan mereka yang berpengalaman untuk membahaskan rang undang-undang. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana lantikan dalam Dewan Negara itu sendiri, lantikannya adalah orang yang 30 tahun ke atas. Jadi dia punya age limit ataupun hak umur lebih tinggi berbanding dengan mereka yang boleh berada di Dewan Rakyat. Pada masa yang sama, lantikan mereka biasanya adalah disebabkan pengalaman bekerja ataupun training dari segi akademik mereka dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya ini dikatakan sebagai dewan yang lebih tinggi dan pada tahap ini undang-undang dibincangkan dengan lebih teliti kerana kriteria-kriteria yang perlu ada sebelum seorang itu dilantik sebagai ahli senat ataupun ahli dalam Dewan Negara. Walaupun dikatakan sebagai dewan yang lebih tinggi, Dewan Negara tidak boleh menolak rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Hanya boleh menangguhkan pelaksanaan ataupun persetujuan rang undang-undang tersebut dengan meminta Dewan Rakyat membahaskan rang undang-undang itu semula. Tapi tak bolehlah cancel terus. Cakap kami tak bersetuju dengan undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Okay, so the worst that they can do is to return the bill back to Dewan Rakyat supaya Dewan Rakyat dapat membahaskan rang undang-undang itu semula. Seperti yang saya telah katakan tadi, keahlian dalam Dewan Negara perlulah seorang yang berwarga negara Malaysia tidak kurang daripada umur 30 tahun ke atas. Perlu sempurna akal, bukan seorang yang muflis dan sebagainya. Dan tempoh perkhidmatan adalah 1 penggal, biasanya 3 tahun. Tidak boleh menjadi ahli dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat dengan serentak. Okay? Itu terlebih kuasa kalau menjadi ahli dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada masa yang sama. Boleh berhenti ataupun meletakkan jawatan dengan menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Dewan Negara. Okay? Dan kekosongan tersebut perlu diisi dalam masa 60 hari. So, ahli-ahli yang dilantik untuk menjadi ahli senat ataupun ahli dalam Dewan Negara, dilantik 2 orang
dari setiap negeri. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Dewan Negara dapat menjamin ataupun membahaskan masalah-masalah kerajaan tempatan atau khususnya negeri-negeri yang lebih kecil. Kerana di peringkat Dewan Negara, setiap negeri mempunyai bilangan wakil yang sama. Bukan bilangan wakil yang ditentukan oleh saiz sebuah negeri dan sebagainya. So, negeri yang lebih kecil seperti Perlis mempunyai bilangan wakil yang sama dengan negeri yang besar seperti Sabah dengan Sarawak. Jadi ini membenarkan masalah-masalah negeri-negeri yang lebih kecil diutarakan dan didengar sama seperti masalah-masalah dan isu-isu di negeri-negeri yang lebih besar. Ahli-ahli dalam Dewan Negara pula dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 4 dilantik dari wilayah persekutuan, iaitu 2 dari wilayah persekutuan Kuala Lumpur, 1 dari wilayah persekutuan Labuan dan 1 daripada wilayah persekutuan Putrajaya. Dan mereka akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong merangkumi orang-orang yang berpengalaman dalam pelbagai bidang. So you have ahli akademik ataupun ahli saintis, ahli perniagaan dan sebagainya, seperti mana yang kita tahu Menteri Kewangan kita sekarang dilantik untuk menjadi ahli dalam Dewan Negara. Kemudian baru boleh dilantik sebagai seorang menteri dalam Kementerian Kewangan. Seterusnya, Dewan Rakyat dikatakan sebagai dewan yang lebih rendah, tetapi sebenarnya dewan ini sangat penting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat sendiri. So we've chosen the members to represent us in Parliament and they will be sitting in the House of Representatives ataupun Dewan Rakyat. Jadi ini menjadikan ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sangat penting because mereka mencerminkan pemilihan rakyat dan bukti bahawa demokrasi dalam sebuah negara berfungsi. Tugas ahli dalam Dewan Rakyat adalah untuk menggubal, meluluskan undang-undang, boleh juga membatalkan undang-undang dan sebagainya. Semua usul rang undang-undang boleh dikemukakan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So, dia boleh bermula sama ada dari Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, tetapi Dewan Negara tak boleh nak usulkan rang undang-undang yang menyentuh bab kewangan. Itu hanya hak Dewan Rakyat untuk kemukakan rang undang-undang itu terlebih dahulu sebelum kemudiannya dibincangkan oleh Dewan Negara. Okey, ada sedikit perbezaan antara keahlian dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. So, untuk Dewan Rakyat, sama seperti Dewan Negara, perlu seorang yang warga negara Malaysia. Perlu juga sempurna akal, sama seperti Dewan Negara. Tak boleh menjadi seorang yang muflis. Kenapa tidak boleh memilih seorang yang muflis? Okey, so kalau kita diisytiharkan sebagai muflis, ini bermaksud kita mempunyai hutang tertentu yang tidak boleh dibayar. So, sangat penting untuk seorang yang menggubal undang-undang sama ada di Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara untuk mempunyai kedudukan kewangan yang tidak membawa kemusykilan. Kalau kita dalam keadaan yang sangat terdesak sehingga tidak boleh membayar hutang sehingga diisytihar sebagai seorang yang muflis, ini mungkin boleh membawa kepada kerisauan bahawa seorang itu mungkin boleh tergoda untuk mengambil rasuah dan sebagainya. So, sangat penting untuk seorang dalam parlimen sama ada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara untuk mempunyai kedudukan kewangan yang lebih stabil, tidak dianggap muflis dan diisytiharkan muflis dan sebagainya. Okey, ini perbezaan antara keahlian Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang sangat ketara. Umur sekarang bagi ahli dalam Dewan Rakyat boleh menjadi 18 tahun ke atas. Maksudnya, seorang wakil rakyat asalkan menang pilihan raya, 18 tahun pun boleh menjadi ahli dalam Dewan Rakyat. Berbeza dengan ahli dalam Dewan Negara yang perlu sekurang-kurangnya mencapai umur 30 tahun. Okey, so tempoh perkhidmatan pun untuk ahli dalam Dewan Rakyat adalah 5 tahun. Kecuali jika parlimen dibubarkan lebih awal daripada 5 tahun. Okay? Boleh juga berhenti dengan menghantar surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tapi apabila seorang ahli dalam Dewan Rakyat hilang kelayakan atas sebab-sebab yang tertentu, misal kata rakyat mendapati ataupun pihak berkuasa mendapati sebenarnya ahli dalam Dewan Rakyat itu merupakan seorang yang muflis, ataupun baru kita tahu orang itu pernah disabitkan kesalahan di mana denda adalah lebih dari RM2,000. So ini antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang itu hilang kelayakan sebagai ahli dalam Dewan Rakyat. So kalau orang itu hilang kelayakan, maka kita perlu ada satu pilihan raya kecil untuk mengisi kekosongan tersebut. Kita hendak bincangkan pula sekarang tentang keistimewaan ahli parlimen. So, ahli parlimen
dijamin beberapa keistimewaan dan ini bukan sebab kita nak memberikan keistimewaan kepada ahli parlimen sesuka hati, tapi ini adalah supaya ahli dalam parlimen dapat menjalankan tugas mereka tanpa berasa takut, tanpa berasa terlalu segan ataupun terlalu risau untuk menyuarakan pendapat mereka. Okay? Ini sangat penting dalam sebuah demokrasi dan dalam penggubalan undang-undang supaya kita dapat memberikan pendapat dengan adil, dapat memberikan pendapat tanpa rasa takut bahawa kita akan dikeluarkan atau disingkirkan dari parti dan sebagainya. So, ada beberapa keistimewaan yang dijamin kepada ahli parlimen. Okay. Menurut perkara 63 dalam perlembagaan, kebebasan bersuara dan berbahas dijamin kepada ahli parlimen atas sebab-sebab yang saya katakan tadi. Apa-apa yang dikatakan oleh ahli parlimen apabila ia disebut dalam persidangan parlimen tidak boleh dijadikan satu perkara dalam prosiding mahkamah. Tidak boleh disaman atas apa yang dikatakan dalam persidangan parlimen tersebut. Tiada seorang pun yang boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasanya. So this is very important because if we are afraid kalau kita bersuara dalam memberikan pendapat mengenai rang undang-undang tertentu, kita takut nanti kita punya presiden parti tak suka kita ke, kita takut nanti kita akan disingkirkan ke dan sebagainya, then kita tidak bebas untuk menyuarakan pendapat sebenar kita dan ini akan menjadi satu penghalang kepada demokrasi yang efektif. So itulah sebabnya seorang tidak boleh disaman apabila dia memberikan kenyataan dalam persidangan parlimen, kecuali ada juga dia punya exception. Mana-mana orang yang dituduh atas satu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh parlimen di bawah pasal 4 perkara 10 atau atas suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan sebagaimana yang dipinda oleh Ordinan nombor 45, kalau kita rujuk kepada pengecualian keistimewaan ahli parlimen, mereka tidak boleh diberikan keistimewaan apabila apa yang mereka katakan tersebut terjatuh di bawah perkara-perkara yang dilarang bawah pasal 4 perkara 10, iaitu perkara-perkara di mana kebebasan suara dapat disekatkan oleh undang-undang yang dikemukakan oleh parlimen. Dan tidak boleh mendapat keistimewaan jika mereka menyuarakan perkara-perkara yang berbaur hasutan. So you can say anything that you want to say when you are discussing something in parliament kecuali secara amnya perkara-perkara yang berbaur sebab hasutan ataupun sedition. Okay? Ini adalah kerana satu perkara yang sangat sensitif oleh rakyat Malaysia tidak menjadi perkara di mana itu adalah keistimewaan dan perlindungan yang diberikan kepada ahli parlimen.